takrif, iaitu bab 2, teori permintaan. Mentaksir permintaan. Permintaan ialah jumlah barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Bila harga RM RM3, Melissa dapat membeli 3 majalah. Tetapi bila harga naik ke RM5, Melissa terpaksa mengurangkan pembelian kepada 2 majalah. Ini bermaksud bila harga meningkat, Melissa terpaksa menurunkan pembelian majalah kerana kemampuan membeli Melissa menurun. Menerangkan jadual dan kelok permintaan. Maksud jadual permintaan ialah satu jadual yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. Mengikut jadual pelajar, pada tingkat harga RM RM1, seseorang meminta 20 unit. Tetapi bila harga meningkat ke RM4, kemampuannya berkurang. Dia hanya mampu membeli 5 unit. Ini bermaksud bila harga meningkat, kemampuan berkurang dan sebaliknya. Satu perkara penting mengenai data dalam jadual permintaan ialah ia mesti linear. Linear bermaksud perbezaan antara setiap tingkat harga dan kuantiti mesti sama. Dari jadual, kita dapat melihat beza antara setiap tingkat harga adalah RM1, manakala kuantiti diminta pula perbezaannya 5 unit. Kelok permintaan. Kelok permintaan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Dari jadual, kombinasi A tadi dapat dilihat bagaimana pada tingkat harga RM4, kuantiti diminta ialah 5 unit. Pada kombinasi B pula, pada tingkat harga RM3, menyebabkan kuantiti diminta menurun ke 10 unit. Begitulah kombinasi C dan D. Jika semua kombinasi daripada A hingga D dipelotkan, akan terbentuklah kelok permintaan atau DD yang linear dan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah songsang atau negatif. Apabila harga meningkat, kuantiti diminta menurun dan sebaliknya. Perlu ditegaskan bahawa bila kita melihat hukum permintaan, terdapat andaian ceteris paribus, iaitu faktor selain dari harga itu diandaikan tidak berubah. Contohnya, faktor seperti pendapatan pengguna tidak mempengaruhi kuantiti yang diminta oleh pengguna pada masa ini. Fungsi permintaan.
Fungsi permintaan ialah QD sama dengan A tolak BP. QD mewakili kuantiti diminta, A ialah kuantiti diminta bila harga kosong, B merujuk kepada kecerunan kelok DD, P pula mewakili harga. Pembentukan fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dibentuk dari jadual permintaan. Kita perhatikan jadual yang diberikan. Bila harga menurun dari RM100 ke RM40, dapat diperhatikan perbezaan ialah RM20. Manakala bila kuantiti meningkat, setiap tingkat perubahan kuantiti diminta ialah 140 unit. Ini merupakan syarat penting bagi pembentukan fungsi permintaan. Langkah pertama ialah mencari nilai B. Formula untuk mencari nilai B ialah perubahan Q dibahagi dengan perubahan P. Dari jadual tadi, perbezaan kuantiti ialah 140 unit. Manakala perbezaan P ialah 20. Dengan itu, kita mendapat nilai B sebanyak negatif 7. Perhatian pelajar-pelajar, nilai B mesti bernilai negatif. Ini kerana kecerunan kelok DD kita adalah negatif. Bila kita masukkan nilai B dalam fungsi, kita mendapat fungsi iaitu QD sama dengan A tolak 7P. Langkah seterusnya ialah kita boleh memilih mana-mana peringkat harga dan kuantiti dalam jadual dan isikan dalam fungsi QD sama dengan A tolak 7P. Ini untuk mendapatkan nilai A. Dengan ini, kita akan mendapat nilai A ialah 1000. Akhir sekali, bila kita mengisi nilai B iaitu negatif 7 dan A iaitu 1000 dalam fungsi, kita mendapat fungsi permintaan yang berbunyi QD sama dengan 1000 tolak 7P. Kelok permintaan pasaran. Permintaan individu ialah permintaan individu ke atas sesuatu barang pada suatu tingkat harga dan tempoh masa tertentu. Manakala permintaan pasaran pula merujuk kepada jumlah permintaan semua individu dalam pasaran dalam satu tempoh masa dan pada satu tingkat harga tertentu. Perkara yang membezakan antara kedua-duanya ialah permintaan individu merujuk pada permintaan seseorang, manakala permintaan pasaran merujuk kepada jumlah semua orang dalam pasaran. Cuba kita lihat jadual permintaan individu dan pasaran. Pada tingkat harga RM20, Hisham meminta 2 unit, manakala Ashraf meminta 3 unit. Ini dinamakan permintaan individu yang berbeza. Manakala bila kita gabungkan permintaan kedua-dua permintaan pada tingkat harga RM20, kita mendapat permintaan pasaran sebanyak 5 unit. Ini berlaku pada kombinasi A
Begitulah seterusnya dari kombinasi B hingga D. Pada setiap tingkat harga, kita mendapat permintaan pasaran 10 hingga 20 unit. Perlu dijelaskan bahawa permintaan pasaran wujud bila kita menjumlahkan permintaan semua individu secara mendatar pada setiap tingkat harga. Slide ini menunjukkan bagaimana kita mendapat jumlah permintaan pasaran, iaitu pada tingkat harga RM RM10. Bila permintaan Isham dan Ashraf dijumlahkan, kita mendapat jumlah permintaan pasaran iaitu 15 unit. Kelok permintaan pasaran. Permintaan pasaran dapat diterbitkan bila kita menggabungkan kelok-kelok permintaan individu. Bila kelok permintaan Isham dan Ashraf digabungkan, kita akan mendapat kelok permintaan pasaran. Kelok permintaan pasaran ini lebih landai dari kelok permintaan individu. Pada tingkat harga RM15, jumlah permintaan pasaran adalah 10 unit. Kita mendapat kombinasi B. Manakala pada tingkat harga RM10 pula, kita mendapat permintaan pasaran sebanyak 15 unit. Kita mendapat kombinasi C. Bila kombinasi B dan C digabungkan, kita akan mendapat kelok DD pasaran yang landai dan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Terdapat 9 faktor yang mempengaruhi permintaan. Mengikut paparan slide, 4 faktor yang pertama adalah merujuk kepada permintaan individu, manakala 5 faktor yang seterusnya memberi kesan kepada permintaan pasaran. Faktor yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin kurang diminta dan sebaliknya. Hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta ialah songsang atau negatif. Jika kita perhatikan kelok DD bagi harga barang itu sendiri, ia mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Pada harga P2, kuantiti yang diminta adalah Q2. Bila harga menurun ke PO, kuantiti meningkat pada QO. Seterusnya, bila harga menurun lagi pada P1, kuantiti diminta menurun lagi ke Q1. Untuk 3 peringkat harga dan kuantiti akan terdapat 3 kombinasi, iaitu A, B dan C. Bila kita gabungkan ketiga-tiga kombinasi tersebut, terbentuklah kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Faktor yang seterusnya ialah harga barang lain. Ia terbahagi kepada harga barang pengganti dan harga barang penggenap. Kita lihat dulu faktor harga barang pengganti.
Definisi bagi barang pengganti ialah suatu barang yang boleh atau mempunyai fungsi yang sama dengan barang lain. Ia mudah diganti dan mendapat kepuasan yang hampir sama. Contoh yang cikgu telah pilih ialah ikan dan daging. Bila harga ikan meningkat, orang ramai akan kurang membeli ikan kerana kurang mampu. Sebagai gantinya, mereka akan beralih kepada permintaan daging. Kesannya, permintaan daging meningkat walaupun harga daging tidak mengalami perubahan harga. Kesimpulannya, bila harga ikan meningkat, kuantiti daging meningkat. Begitulah sebaliknya, jika harga ikan menurun, kuantiti daging meningkat. Hubungan antara harga dan kuantiti bagi barang pengganti ialah positif. Jika kita perhatikan kilog permintaan bagi daging akan beralih ke kanan, iaitu dari DDO ke DD1, atau beralih ke kiri dari DDO ke DD2. Peralihan kilog daging berlaku walaupun harga daging tidak berubah, iaitu di PO. Jenis yang kedua ialah harga barang penggenap. Definisi bagi barang penggenap ialah barang yang digunakan bersama-sama atau serentak. Contoh yang cikgu pilih ialah kereta dan petrol. Bila harga kereta meningkat, orang ramai akan kurang membeli kereta. Kesannya, permintaan bagi petrol pun berkurang. Manakala bila harga kereta meningkat, kuantiti permintaan petrol menurun. Sebaliknya, bila harga kereta menurun, permintaan bagi petrol meningkat. Hubungan antara harga kereta dengan permintaan petrol adalah songsang atau negatif. Graf menunjukkan peralihan kilog DD bagi petrol walaupun harga petrol tidak berubah, iaitu di PO. Peningkatan permintaan petrol dari QO ke Q1 dapat dilihat dari peralihan ke kanan kilog DD ke DD1. Manakala penurunan permintaan petrol dari QO ke Q2 dapat dilihat dari peralihan ke kanan ke kiri kilog DDO ke DD2. Faktor seterusnya ialah citarasa. Citarasa orang ramai dipengaruhi oleh faktor pengiklanan dari media sosial dan pameran-pameran. Bila orang ramai sukakan sesuatu barang, permintaan bagi barang itu akan meningkat. Manakala, jika orang ramai tidak sukakan sesuatu barang, permintaan bagi barang itu akan menurun. Peningkatan permintaan dari faktor citarasa dapat dilihat dari peralihan kilog DD ke kanan, iaitu dari DD ke DD1. Sebaliknya, penurunan minat ke atas suatu barang dapat dilihat dari peralihan kilog DD ke kiri, dari DD ke DD2.
Faktor pendapatan boleh dibagi kepada 3 kategori. Yang pertama ialah bagi barang biasa. Contoh barang biasa ialah makanan atau pakaian. Bila pendapatan meningkat, permintaan bagi barang biasa akan meningkat. Begitulah sebaliknya. Peningkatan atau penurunan akan menyebabkan peralihan kelok didi ke kanan atau ke kiri. Faktor kedua dari pendapatan ialah barang bawahan. Contoh bagi barang bawahan ialah beras hancur. Bila pendapatan penduduk meningkat, pengguna akan beralih membeli barangan yang lebih tinggi kualiti. Oleh itu, permintaan bagi barang bawahan ini akan menurun. Kesannya, peningkatan pendapatan menyebabkan permintaan bagi barang bawahan menurun dan sebaliknya. Jenis yang ketiga adalah barang mesti. Contoh barang mesti ialah gula, garam, beras dan lain-lain. Jenis barang ini tetap digunakan dengan jumlah yang sama walaupun berlaku perubahan dalam pendapatan. Bila pendapatan meningkat atau menurun, jumlah barang mesti yang dibeli tetap sama. Faktor kelima yang mempengaruhi permintaan ialah jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk di sesebuah negara, semakin banyak permintaan terhadap barang yang di pasaran. Kesannya, kelok didi atau permintaan akan beralih ke kanan dan sebaliknya. Jangka masa depan pula merujuk kepada harga barangan yang dijangkakan akan berlaku pada masa depan. Sekiranya pengguna menjangkakan harga masa depan akan meningkat, mereka akan meningkatkan permintaan mereka pada masa kini. Kesannya, kelok permintaan akan beralih ke kanan pada masa ini. Semakin mudah orang ramai mendapat kemudahan pinjaman atau kredit dari institusi kewangan, permintaan orang ramai akan meningkat. Ini kerana orang ramai mempunyai sumber kewangan tambahan untuk berbelanja. Kesannya, kelok didi akan beralih ke kanan. Dasar kerajaan. Pengenaan cukai pada orang ramai menyebabkan kemampuan berbelanja orang ramai akan berkurang. Cukai akan meningkatkan harga barangan. Akibatnya, permintaan orang ramai akan beralih ke kiri. Manakala, bantuan kerajaan seperti subsidi akan mengurangkan harga barangan. Kesannya permintaan orang ramai akan meningkat. Faktor yang terakhir sekali ialah musim. Contohnya, pada musim perayaan, permintaan ayam akan meningkat walaupun harga ayam tidak mengalami perubahan. Ini menyebabkan kelok didi ayam akan beralih ke kanan. Melihat perbezaan antara konsep kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Perubahan kuantiti diminta bermaksud pergerakan di sepanjang kelok permintaan yang sama. Ini berlaku bila perubahan pada harga sesuatu barang itu sendiri. Ini menerangkan hukum permintaan, iaitu bila harga meningkat, kuantiti diminta menurun, dan bila harga menurun, kuantiti diminta meningkat. Dari segi penerangan graf, kita dapat lihat pergerakan dari satu kombinasi iaitu B ke A atau B ke C.
Pergerakan dari B ke A dinamakan pengucupan permintaan, manakala pergerakan dari B ke C dinamakan pengembangan permintaan. Manakala perubahan permintaan pula merujuk kepada peralihan kelok DD ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor selain dari harga barang itu. Antara faktor tersebut ialah harga barang lain, cita rasa penduduk, pendapatan penduduk, jumlah penduduk, jangka masa depan, kemudahan kredit, dasar kerajaan dan musim. Perubahan permintaan dapat dilihat dari peralihan kelok DD ke kanan, iaitu DD2 ke DD3, dan ke kiri dari DD2 ke DD1. Ini berlaku walaupun harga barang tetap sama di PO. Peralihan kelok DD ke kanan dinamakan pertambahan permintaan, manakala peralihan kelok DD ke kiri dinamakan pengurangan permintaan.